Kita-Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai, dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita Malaysia Gazette. Wawasan sedia cabar Anwar di Tambun. Muncul kuasa politik baharu atau sekadar menambah perpecahan dalam pembangkang? Persoalannya, mengapa Parti Wawasan Negara memilih Tambun sebagai antara medan yang mahu diberi perhatian menjelang PRU 16? Adakah kesediaan wawasan untuk berdepan Datuk Seri Anwar Ibrahim menunjukkan keyakinan yang tinggi atau sekadar strategi mendapatkan perhatian politik? Dan yang paling menarik, mampukah Parti Wawasan Negara yang baru ditubuhkan memberi cabaran sebenar kepada Pakatan Harapan di kawasan yang kini diwakili Perdana Menteri sendiri? Apabila Gerakan Reset mengumumkan kesediaan menubuhkan jentera Parti Wawasan Negara di Tambun, ramai melihatnya sebagai satu lagi episod biasa dalam politik negara. Tetapi jika kita melihat lebih mendalam, kenyataan ini sebenarnya membawa mesej yang jauh lebih besar. Dalam politik Malaysia, bukan semua kawasan mempunyai nilai simbolik yang sama. Ada kawasan yang penting kerana jumlah pengundi. Ada kawasan yang penting kerana kedudukan strategiknya. Dan ada kawasan yang menjadi tumpuan kerana siapa yang mewakilinya. Tambun berada dalam kategori yang ketiga. Tambun hari ini bukan sekadar sebuah kerusi parlimen. Tambun adalah kerusi yang diwakili Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apabila sebuah parti baru menyatakan kesediaan membina kekuatan di Tambun, mesej yang cuba dihantar sangat jelas. Mereka mahu dilihat sebagai pemain serius dalam politik nasional. Mereka mahu menunjukkan bahawa mereka tidak takut berdepan tokoh terbesar dalam politik negara ketika ini. Namun persoalannya, adakah keberanian itu cukup untuk diterjemahkan kepada kemenangan? Kita perlu ingat bahawa dalam politik, kenyataan media dan realiti pilihan raya adalah dua perkara yang berbeza. Mengumumkan hasrat untuk bertanding adalah mudah. Tetapi membina jentera yang benar-benar berkesan adalah cabaran yang jauh lebih besar. Muhammad Fadli Ismail berkata beliau bersedia mengambil tanggungjawab menubuhkan jentera parti di Tambun dengan dukungan bakal Presiden Parti Wawasan Negara, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Di atas kertas, ia kedengaran seperti satu langkah yang tersusun. Tetapi hakikatnya, membina jentera pilihan raya memerlukan masa, tenaga, wang dan sokongan akar umbi yang kuat. Tambun bukan kawasan yang boleh dimenangi hanya dengan ceramah politik. Tambun mempunyai gabungan pengundi bandar, separa bandar dan luar bandar. Tambun juga mempunyai pengundi muda yang semakin kritikal. Mereka tidak lagi membuat keputusan berdasarkan slogan semata-mata. Mereka mahu melihat rekod. Mereka mahu melihat pelan tindakan. Mereka mahu melihat siapa yang benar-benar mampu membawa perubahan. Apa yang menarik dalam kenyataan Muhammad Fadli ialah beliau cuba meletakkan penubuhan Parti Wawasan Negara dalam konteks demokrasi. Beliau menyatakan bahawa kemunculan parti baru adalah perkara biasa yang lahir daripada perbezaan pandangan, aspirasi dan hala tuju perjuangan. Dari satu sudut, kenyataan ini memang benar. Demokrasi yang matang membenarkan pelbagai parti muncul dan bersaing. Rakyat mempunyai hak untuk memilih. Pemimpin mempunyai hak untuk membawa platform politik yang mereka percayai. Tetapi dari sudut yang lain, kemunculan terlalu banyak parti juga boleh menimbulkan persoalan lain. Adakah parti-parti baru ini benar-benar membawa idea baru? Atau sekadar mengulangi agenda yang hampir sama dengan parti-parti sedia ada? Inilah persoalan yang perlu dijawab oleh Parti Wawasan Negara. Kerana rakyat hari ini bukan sekadar mahu mendengar siapa yang mereka lawan. Rakyat mahu tahu apa yang mereka tawarkan. Rakyat mahu tahu apakah penyelesaian mereka terhadap kos sara hidup. Apakah cadangan mereka terhadap isu ekonomi? Bagaimana mereka mahu meningkatkan peluang pekerjaan?
dan bagaimana mereka mahu membawa Malaysia ke arah yang lebih baik. Jika perkara ini gagal dijelaskan, maka parti baru akan berdepan kesukaran untuk berkembang. Satu lagi perkara yang menarik ialah kenyataan Muhammad Fadli yang mengkritik tindakan sesetengah penyokong dan Cybertropa Bersatu yang didakwa menyerang PAS selepas perasmian Parti Wawasan Negara oleh Tan Sri Abdul Hadi Awang. Di sinilah kita dapat melihat cabaran sebenar pembangkang hari ini. Cabaran mereka bukan sekadar menewaskan kerajaan. Cabaran mereka ialah memastikan hubungan sesama sendiri tidak rosak. Dalam politik, perpaduan pembangkang sentiasa menjadi faktor penting. Kita pernah melihat bagaimana perpecahan boleh menyebabkan undi berpecah. Kita juga pernah melihat bagaimana kerjasama boleh menghasilkan kemenangan yang tidak dijangka. Sebab itu Muhammad Fadli berulang kali menyeru supaya serangan sesama sendiri dihentikan. Beliau mahu fokus diberikan kepada Kerajaan Pakatan Harapan dan bukannya kepada rakan-rakan politik yang berkongsi matlamat yang hampir sama. Namun persoalannya, adakah seruan ini cukup untuk meredakan ketegangan? Atau adakah kemunculan Parti Wawasan Negara sendiri sebenarnya akan menambah persaingan dalam kalangan pembangkang? Ini persoalan yang sangat penting. Kerana setiap kali muncul parti baru, akan muncul juga perebutan pengaruh. Akan muncul perebutan ahli. Akan muncul perebutan kawasan. Dan akhirnya akan muncul persoalan tentang siapa yang lebih layak menjadi alternatif kepada kerajaan. Apa yang lebih menarik ialah apabila Muhammad Fadli menyebut nama Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Beliau mengingatkan bahawa Ahmad Faizal pernah menyatakan kesediaan untuk berdepan Anwar di Tambun. Kini Wawasan pula menyatakan kesediaan yang sama. Ini mewujudkan satu persoalan yang lebih besar. Jika menjelang PRU 16 nanti terdapat lebih daripada satu pihak pembangkang yang mahu bertanding di Tambun, siapakah yang akhirnya akan diberikan laluan? Adakah akan berlaku pertembungan satu lawan satu? Atau akan berlaku pertandingan 3 penjuru? Atau mungkin lebih daripada itu? Dalam banyak pilihan raya sebelum ini, pertandingan pelbagai penjuru sering memberi kelebihan kepada pihak yang mempunyai sokongan paling stabil. Sebab itu soal penyelarasan calon akan menjadi sangat penting. Jika tidak diurus dengan baik, pihak yang paling rugi mungkin bukan kerajaan. Sebaliknya pihak pembangkang sendiri. Sekarang mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Tambun bukan sekadar kerusi parlimen biasa. Tambun adalah simbol. Jika ada pihak yang berjaya memberi saingan sengit kepada Perdana Menteri di sana, ia akan menjadi tajuk utama politik negara. Ia akan menjadi ukuran kepada kekuatan sebenar pembangkang. Ia juga akan menjadi ukuran kepada tahap sokongan rakyat terhadap kerajaan semasa. Sebab itu kenyataan mengenai Tambun sentiasa mendapat perhatian yang luar biasa. Tetapi pada masa yang sama, rakyat hari ini semakin matang. Mereka tidak hanya melihat siapa yang paling lantang bercakap. Mereka melihat siapa yang mempunyai pelan yang paling meyakinkan. Mereka melihat siapa yang benar-benar memahami masalah rakyat. Mereka melihat siapa yang mampu menawarkan penyelesaian yang realistik. Muhammad Fadli turut menyebut bahawa rakyat mahukan politik yang lebih matang, berasaskan visi dan penyelesaian. Jika kita melihat sentimen semasa, kenyataan itu memang mempunyai asas yang kuat. Ramai rakyat sudah penat dengan pertelingkahan politik yang berpanjangan. Ramai rakyat mahu melihat perdebatan mengenai ekonomi. Mereka mahu melihat penyelesaian terhadap kenaikan harga barang. Mereka mahu melihat dasar yang mampu membantu golongan muda. Mereka mahu melihat hala tuju negara yang lebih jelas. Mana-mana parti yang mampu memenuhi harapan ini akan mempunyai peluang yang lebih baik untuk mendapat sokongan rakyat. Menjelang PRU 16 nanti, Parti Wawasan Negara akan diuji. Mereka perlu membuktikan bahawa mereka bukan sekadar parti baru.
Mereka perlu membuktikan bahawa mereka mempunyai kekuatan akar umbi. Mereka perlu membuktikan bahawa mereka mempunyai dasar yang jelas. Dan yang paling penting, mereka perlu membuktikan bahawa mereka mampu menarik keyakinan pengundi. Sementara itu, Pakatan Harapan pula akan berusaha mempertahankan kawasan-kawasan penting termasuk Tambun. Sebagai parti pemerintah, mereka akan dinilai berdasarkan prestasi pentadbiran. Akhirnya, seperti biasa, rakyat yang akan membuat keputusan. Rakyat yang akan menentukan sama ada parti wawasan negara mampu muncul sebagai kuasa politik baru. Rakyat juga yang akan menentukan sama ada Tambun kekal menjadi kubu kuat Datuk Seri Anwar Ibrahim atau menjadi medan pertarungan paling sengit menjelang PRU 16. Sebelum saya mengakhiri ulasan ini, saya ingin bertanya kepada anda semua. Adakah Parti Wawasan Negara benar-benar mampu memberi cabaran besar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim di Tambun? Adakah kemunculan parti baru akan mengukuhkan pembangkang atau sebenarnya memecahkan lagi undi pembangkang? Dan jika PRU 16 diadakan esok, adakah anda melihat Tambun sebagai salah satu kerusi paling panas di Malaysia? Tulis pandangan anda di ruangan komen. Saya ingin membaca sendiri pandangan daripada penyokong kerajaan, penyokong pembangkang dan juga pengundi atas pagar. Kerana akhirnya, politik bukan hanya tentang pemimpin. Politik adalah tentang rakyat yang menentukan masa depan negara melalui undi mereka. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai, dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.